6 minutes non-stop. SNC. Pembayaran akhir sumbangan tunai rahmah STR tahun ini akan disalurkan sebelum perayaan Deepavali secara berperingkat mulai 7 November 2023 yang membabitkan peruntukan berjumlah 2.1 bilion ringgit kepada 5.5 juta penerima. 5.22 juta penerima sedia ada bakal menerima bantuan tunai sehingga RM1,200. Lebih 280,000 penerima baharu yang diluluskan untuk rayuan STR 2023 turut menerima bantuan tersebut. Hari ini penamatan subsidi dan kawalan harga bagi ayam berkuat kuasa secara rasmi. Langkah itu menurut pemangku Menteri KPDN, ia tidak akan menyebabkan berlaku kenaikan harga bahan mentah itu pada masa depan. Hanya 68 premis daripada keseluruhan 1,484 premis didapati menjual ayam pada kadar atas harga siling. Pemantauan harga di seluruh negara akan terus dijalankan KPDN. Tinjauan KPDN di 120 premis sekitar ibu negara mendapati harga yang dikenakan pihak pemborong dan penjual masih pada harga munasabah dan tidak di bawah harga kawalan. Dan sekiranya terdapat kenaikan harga ayam mentah secara tiba-tiba, pelanggan boleh terus kemukakan aduan kepada pihak KPDN walaupun ayam mentah tidak lagi dikategorikan sebagai harga kawalan. Pengguna di Terengganu dinasihat membuat pilihan bijak serta menggunakan aplikasi Price Catcher bagi buat perbandingan harga ayam sebelum membeli. Manakala peniaga diberi amaran untuk tidak mengambil kesempatan menaikkan harga ayam berikutan harganya kini ditentukan pasaran. Peniaga engkar akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 14-1 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tindakan Thailand mengawal ekspor gula mentah tidak akan menjejaskan bekalan gula di Malaysia. Menurut pemangku Menteri KPDN, dua syarikat pengilang gula terbesar di Malaysia iaitu MSM dan CSR tidak bergantung kepada bekalan gula mentah dari Thailand. Walau bagaimanapun, sesi libat urus dengan MSM dan CSR sedang dibuat bagi membincangkan isu berkenaan. Belanda setuju membantu Malaysia dalam sistem tebatan banjir melalui penghantaran kebakaran. Menurut Perdana Menteri, Belanda adalah negara yang mempunyai sistem perairan dan peparitan paling canggih di dunia dan negara memerlukan keupayaan untuk memberi pandangan. Tambah Datuk Seri Anwar, kerajaan akan menyegerakan tindakan supaya ada pasukan untuk membantu negara dalam bidang ini. Berhubung isu Palestin, Perdana Menteri menyatakan Belanda menghormati pendirian Malaysia. Selain bersetuju perlu ada langkah segera hentikan serangan. Datuk Seri Anwar juga mengambil kesempatan menerangkan tentang erti keperluan mengadakan persefahaman tanpa timbul sikap prasangka, kebencian terhadap kaum lain mahupun Islamofobia. Perdana Menteri Belanda juga beri jaminan membawa pandangan Malaysia kepada rakan sejawatannya di Eropah. Terdahulu, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat rakan sejawatnya dari Belanda, Mark Rutte di Putrajaya. Mark Rutte dalam lawatan kerja 2 harinya ke Malaysia bermula semalam, turut mengiringi Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Lawatan ini merupakan lawatan kedua Mark Rutte ke Malaysia selepas lawatan sebelumnya pada 2014. Perkembangan banjir di Perak. Setakat 6 petang, jumlah penduduk terjejas di negeri itu seramai 363 orang daripada 105 keluarga. 4 PPS masih beroperasi iaitu di Kerian dan Hilir Perak. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 185 penduduk daripada 55 keluarga. Sementara PPS MPTI Langkap yang baru dibuka melibatkan 32 penduduk daripada 10 keluarga. Draft RUU Ordinan Buruh Sabah Pindaan 2023 OBS telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk semakan dan kelulusan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, ia bertujuan memastikan majikan dan pekerja di Sabah menikmati hak dan faedah yang sama seperti di Semenanjung. Sebaik sahaja lulus, draft RUU itu akan dibentang dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk persetujuan sebelum dibawa ke Parlimen.
Seorang peniaga ditemui maut dengan 15 kesan tikaman di bahagian badan di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Mayat wanita berusia 65 tahun itu ditemukan di dalam longkang berhampiran Pejabat Agama Hulu Terengganu pukul 3 pagi tadi. Ketua Polis Terengganu berkata dipercayai suspek bunuh adalah seorang wanita yang juga rakan kongsi mangsa. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk berdasiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dua wanita aniaya dan abaikan seorang kanak-kanak lelaki pada Julai hingga Ogos lalu di Pasir Gudang dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun. Hakim menetapkan hukuman terbabit dijalankan serentak bagi setiap pertuduhan bermula tarikh tertuduh ditangkap 12 Ogos lalu. Kedua-dua tertuduh Nurul Ashikin Muhammad Zahir 27 tahun dan Awin Chua 30 tahun akan menjalani hukuman di penjara Kluang, manakala mangsa kini dalam jagaan datuknya di Kedah. 8 lelaki ditahan disyaki terlibat mengambil upah daripada sindiket pinjaman wang tanpa lesen untuk membuat ukutan jenayah seperti simbah cat dan khianat dengan api ke atas mangsa. Suspek berusia antara 16 hingga 43 tahun itu ditangkap beserta beberapa barang rampasan seperti 2 tong cat dan telefon bimbit. Serbuan dilakukan di sekitar Kota Tinggi, Seri Alam dan Segamat pada 22 hingga 25 Oktober lalu. Dua kumpulan kongsi gelap dikesan menjalankan kegiatan merekrut pelajar sekolah menengah untuk menganggotai kumpulan mereka di Johor baru-baru ini. Kegiatan itu dikesan selepas polis menerima 2 laporan pelajar dipukul dan dipaksa menyertai kumpulan kongsi gelap itu. Kumpulan itu dipercayai menyasarkan pelajar di kawasan bandar berbanding luar bandar. Polis berharap mangsa, guru dan ibu bapa peka dan lapor kepada polis jika kejadian ini dikesan. Beberapa cadangan pindaan dikemuka PDRM terhadap Kanun Tata Cara Jenayah dan Kanun Keseksaan bagi menangani jenayah siber. Penambahbaikan terhadap kerangka perundangan perlu dilaksana selari perkembangan teknologi. Cadangan pindaan akta berkenaan juga sedang diperhalusi kementerian bersama pihak berkaitan termasuk Jabatan Peguam Negara. Selain aspek perundangan, fokus juga tertumpu kepada usaha tingkatkan kepakaran dan pengetahuan anggota PDRM. Anggota Malbat 85010 di Lubnan ditingkatkan untuk sentiasa bersiap sedia, berwaspada semasa bertugas dan memastikan keselamatan keseluruhan pasukan berada di tahap terbaik. Setiap tugasan perlu dilaksana mengikut segala perintah dan panduan yang digariskan oleh pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL serta pucuk pimpinan dari semasa ke semasa. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, beliau sentiasa memantau perkembangan pasukan Malbat 85010. Universiti awam di negara ini diminta mematuhi ketetapan had yuran pendaftaran masuk tidak melebihi RM1,500 bermula Januari 2024. Menteri Pendidikan Tinggi berkata tindakan sewajarnya akan dikenakan terhadap universiti yang melanggar arahan berkenaan. Langkah itu selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PT-PTN bagi pelajar yang layak. Sehingga 1 Oktober tahun ini, hanya 51 daripada 1,365 kanak-kanak di institusi bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM belum memiliki dokumen pengenalan diri. Jumlah itu berkurang berbanding 158 kanak-kanak tahun lalu. Beberapa siri perbincangan juga telah diadakan bersama pihak JPN bagi memastikan isu berkenaan dapat diselesaikan. Ketika ini, 39 institusi kanak-kanak bawah JKM sedang beroperasi di seluruh negara. Projek penyelenggaraan tandas yang melibatkan 169 buah sekolah di Negeri Sembilan telah berjaya disiapkan sepenuhnya. Kesemua projek yang melibatkan kira-kira 70 hingga 80 kontraktor itu berjalan dengan baik. Projek tersebut diselaras dan dipantau oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Pembangunan Negeri dan dilaksanakan oleh pejabat daerah. KPDN akan mengadakan jualan rahmah kasih sayang peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Sabtu dan Ahad ini di Stadium Kuala Lumpur dengan hashtag Kedai Cari Rakyat. Jualan kali ini melibatkan 10 pasaraya tempatan dengan potongan harga sehingga 60%. Jualan memfokuskan barangan keperluan asas dan hanya terbuka kepada warga negara sahaja.
Malaysia dan Belanda bersetuju meneruskan kolaborasi dalam industri sawit untuk 5 tahun lagi yang menerusi program National Initiative for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders (NISCOPS) yang akan tamat Disember ini. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran mempraktikkan amalan pertanian yang baik. Tambatan ringgit dan kawalan pertukaran mata wang asing tidak akan dilaksana buat masa ini yang mengambil kira ekonomi dan sistem keuangan negara yang berada pada kedudukan lebih baik sekaligus mampu depani turun naik pasaran keuangan global dan pergerakan kadar pertukaran. Tindakan itu juga akan beri penekanan kepada kos pembiayaan lebih tinggi kepada rakyat. 151,489 bilion ringgit cukai berjaya dikutip Lembaga Hasil Dalam Negeri hasil setakat 31 Oktober. Timbalan Menteri Keuangan 1 yakin hasil mampu menerima kutipan cukai berjumlah 185.02 bilion ringgit akhir tahun ini. Ia meningkat 10 bilion ringgit berbanding tahun lepas. Kutipan tersebut dapat membantu kerajaan menguruskan ekonomi negara dengan lebih baik. 39.67% pekerja domestik asing yang dibawa masuk ke Malaysia dilindungi skim Perkeso. Angka itu masih rendah berbanding keseluruhan kira-kira 95,000 pekerja domestik asing yang berada di negara ini. Menteri Sumber Manusia berkata, semua pekerja domestik termasuk dalam kalangan buruh asing diwajibkan untuk mendaftar dan mencarum dengan Perkeso berkuat kuasa sepenuhnya 1 Jun 2022. 5 syarikat dipilih menyertai program bimbingan intensif anjuran Petronas Ventures. Ia sebagai usaha menyokong pertumbuhan syarikat pemula khususnya dalam sektor teknologi. 25 syarikat pemula disenarai pendek daripada 400 penyertaan dari Malaysia, Singapura, Australia, India dan Indonesia. Sekurang-kurangnya 50 rakyat Gaza terbunuh dalam serangan bom terbaharu rejim Zionis di kamp pelarian Jabalia Utara Gaza petang semalam. Lebih 150 lagi cedera. Kebanyakan mangsa merupakan wanita dan kanak-kanak. Menteri Dalam Negeri Gaza memaklumkan rejim Israel mengebom keseluruhan bangunan blok 6 yang dipenuhi orang awam. Rangkaian internet dan telefon di seluruh semenanjung Gaza dilumpuhkan sepenuhnya hari ini. Sekatan telekomunikasi itu merupakan kejadian kedua di wilayah berkenaan dalam tempoh kurang seminggu. Seorang wartawan memaklumkan hanya individu yang mempunyai talian telefon negara haram Israel atau Mesir sahaja yang boleh menggunakan telefon bimbit. Trak membawa peralatan dan bekalan perubatan dari Jordan tiba di gudang Kementerian Kesihatan Palestin pada petang Selasa. Trak itu melalui lintasan Karama disambut Duta Jordan ke Ramallah. Konvoi pertama bantuan terdiri 6 trak dan bantuan sama juga tiba di lapangan terbang Al-Arish untuk membantu semenanjung Gaza. Jordan sedang menyelaras bantuan lain menerusi kerjasama dengan PBB dan beberapa pertubuhan kemanusiaan antarabangsa. Sekumpulan penjenayah bertindak membakar 35 bas di bandar Rio de Janeiro. Serangan itu sebagai tindakan balas kumpulan berkenaan terhadap kematian pemimpin mereka. 20 bas antara bandar, 5 bas ekspres dan selebihnya bas pelancong musnah. Polis mengesahkan kumpulan tersebut dianggotai bekas polis dan beberapa pegawai yang masih berkhidmat. Susulan taufan Otis yang melanda Acapulco, Mexico, 305 warga asing yang tidak dapat dihubungi sebelum ini berjaya dikesan dan dipindahkan. Usaha itu dibuat atas permintaan negara asal masing-masing. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.